Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita pada kali ini di dalam program Sumur iaitu Mau'izatul Hasanah. Baik, pada kali ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan tajuk sifat-sifat akhlak seorang Muslim. Baik, suka saya untuk berkongsi di sini berkenaan dengan kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak adalah tanda keimanan seseorang. Ini kerana Rasulullah SAW pernah menyatakan yang bermaksud bukanlah iman itu hanya dengan cita-cita, tetapi iman itu adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Hadis riwayat Aidailami. Antara sifat-sifat akhlak seorang Muslim ada 10 sifat yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama adalah menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang syubhah. Apa maksud perkara syubhah ni? Perkara syubhah ni adalah perkara yang samar-samar, yang kita rasa ragu-ragu, sama ada yang halal ataupun yang haram. Kita hendaklah sentiasa menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jauhkan diri daripada perkara-perkara yang samar-samar. Okey. Baik, yang kedua adalah memelihara pandangan mata kita. Memelihara pandangan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nur ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, yang bermaksud katakanlah kepada orang-orang mukmin lelaki supaya memelihara pandangan mata mereka. Begitu juga dengan wanita. Wanita juga perlu memelihara pandangan mata mereka, memelihara aurat mereka serta memelihara maruah mereka sendiri. Untuk itu kita hendaklah sentiasa menjaga pandangan mata kita daripada melihat perkara-perkara yang tidak membawa faedah. Okay? Baik, seterusnya yang ketiga adalah memelihara lisan. Memelihara lisan. Baik, memelihara lidah dan memelihara kata-kata. Kita hendaklah sentiasa memelihara kata-kata kita. Ini kerana kata-kata kita ini merupakan satu doa. Satu doa. Kita tidak bolehlah menuturkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Sentiasa kita bercakap dengan lemah lembut, menuturkan kata-kata secara beradab dengan orang lain. Tidak boleh kita sentiasa nak mengadu domba, mengumpat, mengeji dan sebagainya. Ini bukan dituntut di dalam ajaran Islam itu sendiri. Baik, yang keempat adalah bersifat pemalu. Bersifat pemalu. Baik, sifat pemalu ini hendaklah diterapkan dalam setiap keadaan. Tetapi sifat pemalu ini tidak seharusnya menghalang kita daripada berkata benar. Kata pepatah, diam itu bukan bermaksud kita diam itu bukanlah kita tidak boleh berkata-kata, tidak boleh berkata benar. Jadi di antara sifat pemalu seseorang Muslim itu ialah dia tidak mencampuri urusan orang lain. Dia tidak perlu menyibukkan diri kita sendiri dengan urusan orang lain yang tiada kaitan dengan kita. Tidak perlu kita mencampuri urusan orang lain. Ini kerana kemungkinan jika kita mencampuri urusan orang lain akan boleh menghuru-harakan keadaan. Dengan itu kita hendaklah sentiasa merendah diri dan tidak meninggikan suara kita apabila kita bercakap. Sentiasa merasa adanya perasaan malu dalam diri kita, di dalam diri kita. Baik, yang kelima adalah bersifat lemah lembut dan sabar. Kita dituntut di dalam Islam supaya bersikap lemah lembut, bukan sahaja dengan dengan umat Islam, tetapi dengan bukan Islam sendiri. Kita jadikan contoh kita supaya kita ada ni sifat lemah lembut apabila kita bercakap, apabila kita bergaul dengan orang lain, dan juga
bukan saja dengan manusia, malah dengan haiwan juga kita perlu berlembut, ya. Dan juga bersabar. Okey, bersabar dituntut di dalam Islam, ya, seperti mana ketika mana dunia kita sekarang ni ditimpa ujian, ya. Apabila kita ditimpa ujian, kita hendaklah sentiasa bersabar dalam menempuh segala ujian yang telah diberikan kepada kita, ya. Ini menunjukkan sikap sabar itu perlu ada pada diri seorang muslim itu sendiri. Baik, yang keenam adalah bersifat benar dan jujur. Bersifat benar dan jujur. Seorang Muslim itu mestilah bersikap benar dan jujur pada diri dia sendiri, kerana apabila kita bersikap benar, apabila kita bersikap jujur, akan terbit rasa takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak perlu takut pada celaan manusia, kerana seseorang yang memelihara dirinya daripada berkata bohong, daripada berdusta, berarti ianya memiliki pertahanan yang dapat menghalang dirinya daripada was-was syaitan. Dengan itu, bila kita berkata jujur, jiwa kita akan rasa tenang, bersih, terhindar daripada tipu daya syaitan. Okey. Dan yang ketujuh adalah tawaduk. Apa yang dimaksudkan dengan tawaduk ni? Tawaduk ni adalah bersifat rendah diri. Okey. Tawaduk ni adalah bersifat rendah diri. Okey. Sifat tawaduk ni kita khususkan kepada terhadap saudara-saudara Muslim kita dengan cara kita tidak perlu membezakan dengan memberi layanan, sama ada terhadap yang miskin ataupun yang kaya. Apabila kita berhadapan dengan orang kaya ataupun miskin, kita tidak perlulah membeza-bezakan. Kita perlu bersikap merendah diri, sama ada yang miskin ataupun yang kaya. Okey, ini kerana Rasulullah SAW sendiri menjauhi, memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhi daripada sifat takabur itu sendiri. Okey, suka saya untuk kongsikan di sini hadis riwayat Muslim, sabda Rasulullah SAW yang berkata, tidak akan masuk syurga sesiapa yang dalam hatinya terdapat sebesar zarah sifat takabur itu sendiri. Okey, sifat riak itu sendiri. Okey, jadi kita perlu jauhi daripada sifat takabur itu, sifat riak itu sendiri. Kalau kita lihat zaman sekarang ni, ramai yang suka menunjuk-nunjuk barang-barang ataupun harta-harta benda dengan orang lain di media sosial. Jadi perlu berhati-hati untuk kita jauhi daripada sifat takabur itu sendiri, sifat riak itu sendiri. Kena ada perasaan ataupun sifat merendah diri, sifat tawaduk itu sendiri di dalam hati kita. Okey. Baik, seterusnya adalah yang ke-8 adalah menjauhi sifat buruk, menjauhi sangka buruk ataupun mengumpat. Baik, sifat sangka buruk ini adalah sifat mazmumah, okey, yang perlu kita jauhi dalam diri setiap Muslim kerana ianya merupakan sifat yang tidak baik. Ianya merupakan sifat yang tidak baik. Janganlah pula kita bersangka buruk. Jika kita tidak kenal seseorang itu, kita tidak perlu bersangka buruk dengan orang lain. Okey. Baik, yang ke-9 adalah pemurah. Pemurah. Okay. Seseorang Muslim yang baik, seseorang Muslim yang menjaga dirinya, menjaga sifat yang baik ni adalah hendaklah dia bersifat pemurah. Okey, yang sanggup berkorban dengan jiwa dan harta bendanya fisabilillah. Okey, pada jalan Allah. Tidak kira dengan apa cara sekalipun, tapi dengan niat yang ikhlas. Contohnya bersedekah. Contoh yang paling dekat adalah bersedekah. Dengan bersedekah itu sendiri akan lahir sifat pemurah yang datangnya daripada hati kita sendiri. Walaupun nilainya adalah sedikit, tapi sifat pemurah yang ada pada diri kita sendiri itu dengan cara bersedekah amat-amat dituntut di dalam agama Islam. Okey. Baik.
Yang ke-10 dan yang terakhir adalah qudwah hasanah. Qudwah hasanah. Apa yang dimaksudkan dengan qudwah hasanah ni? Qudwah hasanah ni adalah ikutan terbaik, role model, contoh ikutan yang terbaik. Okey. Selain daripada sifat-sifat yang saya telah sebutkan tadi, sifat qudwah hasanah ni mestilah menjadikan diri kita itu contoh ikutan yang terbaik kepada orang lain. Okey. Manusia seringkali melakukan kesilapan, jadi kita hendaklah berusaha perbaiki diri kita sendiri untuk kita jadikan diri kita contoh ikutan yang terbaik kepada orang lain. Ini berikutan dengan tingkah laku kita lah, tingkah laku kita yang boleh menjadi gambaran kepada untuk kita jadikan ikutan kepada orang lain, kepada prinsip dan adab ajaran Islam itu sendiri, seperti bagaimana adab kita ketika kita bergaul, bagaimana boleh ke diri kita ni menjadi ikutan kepada orang lain. Bagaimana percakapan kita, toleransi kita apabila kita berkata-kata dengan orang lain, kita hendaklah menjadikan ikutan, hendaklah jadikan diri kita ni contoh yang baik kepada orang lain, supaya orang lain boleh meneladani sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang baik. Baik, seperti juga ada adab, bagaimana cara kita makan, cara kita minum, begitu juga cara kita berpakaian. Jadi perkara-perkara ini merupakan, kalau kita buat dari segi mengikut ajaran Islam, ia merupakan satu qudwah hasanah, ikutan yang terbaik untuk kita jadikan ikutan kepada orang lain. Itu saja perkongsian pada kali ini. Moga-moga perkongsian ini sedikit sebanyak menjadikan kita seorang Muslim yang berakhlak baik pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.